Seramai 300,000 lepasan SPM tidak mahu meneruskan pengajian. Maklumat ini, artikel ini saya dapatkan daripada Keratan Akhbar Sinar Harian yang bertarikh 20 Julai 2023. Antara salah satu faktor drastik yang menyebabkan generasi saya, generasi muda zaman sekarang tidak berminat untuk meneruskan pengajian adalah peredaran teknologi yang moden membangun selaras dengan perubahan zaman. Salah satu pakar motivasi di Barat, Simon Sinek, mengatakan bahawa generasi milenial Y dan Z merupakan generasi yang mudah mengalah, generasi yang nakkan kesan dan ganjaran yang cepat, dan generasi yang kurang hala tuju. Apa pendapat kalian mengenai kenyataan tersebut? Seperti yang kita sedia maklum, isu ini telah diuar-uarkan berkali-kali secara rasmi ataupun tidak rasmi di Keratan Akhbar dan juga perbualan ramai. Kenapa terjadinya sebegini? Dan rata-rata mengatakan generasi milenial, generasi Y dan juga Z enggan dan kurang berminat untuk meneruskan pengajian mereka selepas tamat SPM. So kita bagi contoh yang paling dekat sangat yang kita selalu buat setiap hari dalam kehidupan kita adalah kemunculan GrabCar. GrabCar ni sangat memudahkan urusan pengguna, iaitu kita nak book taksi anytime, datang dekat depan rumah, location terpapar dalam skrin. Kita nak book makanan, sepantas kilat kita boleh book makanan. Kita nak menghantar barang, kita senang-senang je nak panggil orang menggunakan aplikasi yang sangat berguna dan sangat convenient ini untuk menghantar barang kita atas pelbagai urusan. Ini juga secara tidak langsungnya telah membuka peluang pekerjaan kepada semua lapisan umur. Janji anda cukup umur berkelayakan, anda mempunyai lesen dan mempunyai kenderaan sendiri. Contoh yang kedua yang paling dekat adalah anda boleh menjana pendapatan melalui online business dalam Instagram, Facebook dan TikTok. Kemunculan affiliate marketing sekarang, tak kisahlah siapa anda, jantina anda, berapakah umur anda, anda boleh menjana income di bawah produk orang lain dengan kemunculan affiliate marketing TikTok dan Shopee. Persoalannya, berapa lamakah trend ini akan bertahan? Seperti yang kita tahu, apa yang berlaku di Indonesia adalah TikTok telah pun menjadi salah satu platform yang dah dilarang dan dipantau secara berterusan, dan ini menyebabkan ramai orang hilang punca pendapatan oleh kerana mereka rely too much on affiliate marketing dan online business yang tidak mempunyai kepastian pada masa hadapan. Okay, so Faz nak ceritakan pengalaman Faz sebagai seorang anak muda, sebagai seorang lepasan SPM beberapa tahun lepas, bagaimana Faz berjaya menamatkan STPM, dan selepas habis STPM, bagaimana tercetusnya idea untuk menjadi seorang anak kapal di salah satu syarikat penerbangan di Malaysia. Selepas saja tamat pengajian STPM, Faz mencuba nasib untuk pergi ke sesi temuduga salah satu syarikat penerbangan, dan Alhamdulillah selepas melepasi banyak stage, Alhamdulillah Faz terpilih menjadi salah seorang anak kapal di syarikat penerbangan tersebut. Pada mulanya Faz terfikir hanya untuk bekerja dalam 2-3 tahun sahaja dan mungkin akan meneruskan pengajian Faz in Bachelor of Education, tetapi Faz mula lupa diri, Faz mula lalai dan alpa oleh kerana extrinsic motivation, motivasi luaran yang memberikan sumber pendapatan, yang memberikan persekitaran kerja yang seronok, boleh berjumpa ramai orang dan sebagainya. Dan setelah 3 tahun lebih berkhidmat dalam salah satu syarikat penerbangan lokal, dan Faz juga mencuba nasib untuk melebarkan sayap Faz untuk bekerja di salah satu syarikat penerbangan Middle East, iaitu Qatar Airways. And Faz sangkakan air itu tenang, tiada buaya, dengan persekitaran yang seronok, gaji yang best, dan Faz tidak berfikir lagi niat Faz untuk menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Niat itu tiba-tiba mati seperti api di lilin yang ditiup. Setelah hampir 7 tahun Faz berkhidmat dalam industri penerbangan,
Pada masa yang sama, satu dunia dikejutkan oleh berita yang kita tak pernah expect, yang kita tak pernah jangkakan, iaitu penyakit COVID-19 yang merebak ke seluruh dunia. Seperti yang kita tahu, ada pelbagai dominos efek daripada penyakit tersebut. Ramai hilang punca pendapatan, and strategi pendidikan juga telah berubah daripada physical class kena pergi ke online class, kena bekerja dari rumah, and gaji kena dikurangkan dan sebagainya. Dan ini telah banyak mengubah hidup semua lapisan masyarakat yang berada di dunia ini. Pada tarikh 20 Julai tahun 2020, FAS menerima satu surat pemberhentian kerja daripada syarikat yang FAS sangat kagumi. Tidak pernah terlintas dalam fikiran ni bahawa FAS akan dilepaskan kerja begitu sahaja. Semangat FAS mula rapuh, FAS hilang motivasi diri, hilang keyakinan diri, hilang punca pendapatan. Tapi alhamdulillah, ia menggerakkan hati FAS untuk aku tak boleh stay macam ni. I have to do something. Tanpa membuang masa, FAS decide untuk menyambung pelajaran ke peringkat degree dalam bidang pendidikan. And alhamdulillah, sekarang ni FAS hampir tamat pengajian, tinggal praktikal sahaja lagi. Dan alhamdulillah, setelah selang 3 tahun kemudian, dan FAS pun berjaya menamatkan pengajian FAS dalam bidang Bachelor of Education. Berkat doa, usaha dan juga dengan keizinannya. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dan daripada situlah FAS mula sedar bahawa pentingnya untuk kita, generasi muda ni, tak kisahlah generasi muda ke generasi yang lebih berusia ke, untuk meneruskan pengajian sekiranya anda ada peluang, masa dan tenaga. Ia bukan sahaja untuk kita mencari peluang pekerjaan, untuk kita menambah pendapatan, menjana income. Bahkan ia juga untuk self-development, untuk kita mengembangkan skill kita, kemahiran kita dalam apa jua bidang yang diceburi. Kerana kita tidak tahu peredaran zaman, kita tidak tahu apa yang akan berlaku, cabaran-cabaran yang akan berlaku di masa hadapan. Dan banyak lagi perubahan dunia yang kita tidak boleh ramal. Polikrisis, peperangan, kemelesetan ekonomi, kenaikan harga barang dan macam-macam lagi. So sebab tu FAS nak menguar-warkan, memberi kesedaran pada kalian bahawa pentingnya untuk kalian meneruskan pendidikan. Proses pembelajaran ni adalah berterusan. Bukan sahaja di institusi pendidikan, universiti, di sekolah dan sebagainya kita boleh belajar. Kita juga boleh belajar dengan buku, boleh belajar dengan coach, dengan berguru, dan boleh belajar dengan menggunakan teknologi kita. Banyak info, maklumat dan knowledge yang kita boleh dapat sekiranya itulah yang kita mahukan. Kalau kita melihat social media kita itu sebagai satu platform yang membuang masa, jadi outcome-nya kita akan membuang masa. Tapi bila kita melihat platform social media kita itu adalah salah satu tools untuk kita belajar, untuk kita mengembangkan gaya komunikasi kita, untuk kita belajar pelbagai skills, dan platform itu akan menjadi salah satu platform yang bermanfaat buat kita semua. So, moral of the story, jangan pernah berhenti menimba ilmu, tidak kira berapa usia kita, tidak kira kita di mana sahaja, siapakah kita. Kerana ilmu itu tidak akan membuatkan kita kaya, tetapi ia akan memperkayakan kita. My name is Fazir Nazri. Thanks for watching.